Rentasan berita edisi 1381 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Tuba diberi batu yang dibalas. Kemana perginya jentera dan perisai Perdana Menteri? DAP Komunis Islamofobia yang di-Pertuan Agong pun tidak percaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 20 Mei lalu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habibie mengumumkan peruntukan RM1 bilion bagi pembekalan air bersih di Kelantan. Timbalan Perdana Menteri itu berkata peruntukan itu bermula tahun ini. Ia sebagaimana yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan peruntukan akan dilakukan secara tata kelola terus manakala dari segi operasi kita serahkan kepada Kementerian Keuangan, katanya. Media sebelum ini melaporkan Perdana Menteri menyatakan hasrat akan mencari dana dan menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan yang sehingga kini tidak selesai. Seperti dipetik berita harian, Perdana Menteri berkata masalah itu akan diselesaikan menerusi kaedah yang betul dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Kelantan. Katanya beliau sudah mengadakan perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim YB Nik Nazmi Nik Ahmad, selain persembah cadangan kepada Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima. Menurut Anwar, permohonan awal Kelantan untuk RM8 bilion bagi menyelesaikan isu air di negeri berkenaan ditolak kerana kerajaan perlu meneliti secara tepat keperluannya. Dan berkata ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum perbelanjaan itu dibenarkan. Saya tidak setuju kerana saya minta dibincangkan dalam pasukan petugas khas untuk meneliti secara tepat apa keperluannya dan ada syarat, umpamanya pengurusan serta memenuhi beberapa pelaksanaan projek. Bergantung pada laporan pasukan petugas khas, saya fikir boleh diturunkan lagi jumlahnya, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today 1 Jun lalu. Beliau turut berkata tindakan segera seperti peruntukan dana dibincangkan bagi menyelesaikan masalah bekalan air yang tidak sampai dan tidak bersih. Apa yang penting, tanggungjawab kita adalah pastikan rakyat memperolehi kemudahan air bersih sesegera mungkin, katanya. Anwar juga mengakui masalah air di Kelantan dilihat lebih serius yang memerlukan dana keuangan yang lebih besar berbanding negeri lain. Bulan lalu, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah menegaskan bahawa peruntukan tidak cukup punca utama Kelantan berdepan masalah bekalan air bersih. Sebagai respon, Kerajaan Negeri Kelantan digesa membersihkan pengurusan Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd atau AKSB terlebih dahulu sebelum memohon bajet yang berjumlah RM8 bilion daripada Kerajaan Persekutuan. Ketua Pemuda UMNO Kelantan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata masalah bekalan air di negeri itu sudah membelenggu penduduk sejak berpuluh tahun lamanya dan pembersihan dalam AKSB perlu dilaksanakan dan dijalankan bagi memastikan pembaharuan dalam tabik urus akan menjadi lebih berkesan. Kerajaan Negeri Kelantan masih mengekalkan pengurusan yang gagal sambil mengharapkan keputusan yang berbeza. Untuk makluman, sebelum perjanjian migrasi air 2016, Kerajaan Persekutuan sudah menyalurkan sebanyak RM777 juta daripada kelulusan RM816 juta. Saya yakin sumber keuangan itu berterusan sehingga ke hari ini, katanya seperti dipetik. Tambah Muhammad Azmawi lagi, walaupun sudah ada usaha dilakukan oleh pihak Kerajaan Persekutuan bagi menangani isu tersebut, ia nampaknya gagal susulan amalan nepotisme dan ketidakcekapan. Berpandukan jawapan yang diberikan oleh Kementerian Air dan Alam Sekitar KASA sebelum ini, jelas AKSB gagal menunjukkan prestasi yang diharapkan dalam membekalkan air bersih kepada penduduk dan rakyat di negeri Kelantan. Apa yang berlaku dalam AKSB itu perlu diberi perhatian sebelum kerajaan menyalurkan bajet yang besar. Bagaimanapun, kami yakni Pemuda UMNO Kelantan menyokong permohonan untuk memulihkan bekalan air di negeri ini, ujarnya. Walaupun rakyat Kelantan menolak PH Parti Pimpinan Anwar, beliau tidak pernah berdendam. Malah derita 60 tahun rakyat Kelantan tidak mendapat bekalan air bersih. Anwar berjanji untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bukan
Tun Dr. Mahathir, bukan Datuk Seri Najib Razak, bukan pula Tan Sri Mahathir Mak Yassin dan bukan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kononnya ingin membela nasib Melayu untuk memulihkan bekalan air bersih buat rakyat Kelantan. Tetapi insan yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikeji dengan pelbagai fitnah, itulah yang mengambil pendekatan untuk menghilangkan penderitaan rakyat Kelantan. Orang berituba, kita balas dengan madu. Itu memang style Anwar Ibrahim, di mana di kalangan orang parti di dalam PKR selalu menyindirnya sebagai pemaaf tahap dewa. Benar, karakter itu kurang disenangi pengikutnya dan ahli parti, tetapi Anwar tetap dengan prinsip sesuai dengan amalan Islam, tidak mengamalkan politik dendam. Apa kata Anwar? Saya tidak sanggup berlaku zalim kepada tokoh-tokoh politik kerana saya sudah rasa apa itu kezaliman. Kita tahu ramai golongan agamawan memfitnah Anwar dengan pelbagai tuduhan memburukkan dirinya. Apapun fitnah dilemparkan kepada beliau, Anwar tetap meluluskan 103.6 juta ringgit untuk imam, guru, bilal, guru takmir, kafar di negeri Kelantan. Tidak cukup dengan itu, bayaran khas sebanyak 3.2 juta ringgit kepada 5,470 guru kafar diluluskan. Bukan itu sahaja, untuk tempatan banjir, Anwar telah meluluskan 1 bilion ringgit untuk negeri Kelantan. Rakyat Kelantan, bukalah pintu hati kalian. Insan yang pernah kalian fitnah dengan pelbagai tuduhan kini bangkit membantu anda sehingga peruntukan berbilion ringgit. Sedangkan mereka yang menjerit kononnya membela Melayu Islam, apa yang telah mereka lakukan untuk anda? Yang pasti pemberian royalti ratusan juta ringgit. Kereta Mercedes pula yang dibeli. Sejak akhir-akhir ini, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia tidak dihentam, tidak diserang dan tidak dibalun dalam pelbagai platform media sosial. Isu-isu semasa yang dijadikan modal menghentamnya datang silih berganti seperti mana bertukarnya siang dengan malam dan ia berlaku boleh dikatakan tanpa rehat sejak 6 bulan lalu. Ada saja isu ditimbulkan untuk menjadikannya sebagai sasaran dan kadang-kadang oleh kerana tiada benda baharu untuk dihentam, maka video-video lama beliau diulang siar semula, dicantum dengan ucapan semasa untuk memperlihatkan seolah-olah Anwar mempunyai dua wajah yang berbeza, dulu cakap lain tapi kini buat lain bila sudah beroleh kuasa. Kalau mahu dihitung, terlalu banyak sebenarnya isu yang dijajak dan diguna untuk menyerang beliau sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan. Dalam semua isu yang menjadikan Perdana Menteri sebagai sasaran itu, boleh dikatakan 80% daripadanya terus bergentayangan sebagai modal perbualan ramai dan meresap menjadi makanan fikiran rakyat tanpa ada penafian, serangan balas, jawapan serta penjelasan yang meyakinkan. Kerap kali pula setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Anwar sendiri yang terpaksa tampil membela dirinya. Atas segala serangan itu, persis dirinya seorang kena tuduh di mahkamah yang tidak mampu membayar yuran peguam bagi membela diri. Soalnya di mana segala macam jentera di sekeliling Anwar yang sepatutnya menjadi perisai utama kepadanya. Meskipun banyak pihak lain yang turut berperanan membela dan mempertahankan Perdana Menteri seperti pemimpin parti dan para menteri, tetapi tumpuan khusus dalam hal ini tentunya JECOM, Unit Media PMO serta Kementerian Komunikasi dan Digital KKD yang diketuai menterinya YB Fahmi Fazil. Di mana JECOM, di mana Unit Media PMO dan di mana pula Fahmi Fazil yang mengotai Kementerian Komunikasi dan Digital yang khabarnya sejak Ramadan lalu telah mengumpulkan ratusan laskar maya untuk menunjukkan kekuatan menangkis serangan di pelbagai platform media sosial. Selain atas kapasitinya sebagai menteri, juga seharusnya mampu menangani isu-isu yang dikaitkan dengan Anwar melalui saluran media cetak dan elektronik. Kenapa sejak kebelakangan ini semakin Anwar dihentam dan dibalun, semakin sunyi sepi dan seolah-olah tidak berperanan semua jentera ini? Peranan JECOM mula menjadi bualan ramai sebaik saja Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, bekas pensyarah UKM, dilantik sebagai ketua pengarah jabatan itu yang ketika era BN dulu dikenali sebagai jasa. JECOM dilihat seperti hilang punca dan tidak mampu berperanan dengan sebaiknya dalam menjawab segala serangan itu, sehingga ia menjadi kritikan yang bukan lagi rahsia baik dalam PH atau mereka yang dekat dengan Anwar itu sendiri. JECOM sebaliknya kebelakangan ini hanya sibuk berkelana dari universiti ke universiti untuk mempromosi dan memberi kefahaman mengenai Malaysia Madani, tetapi dalam masa yang sama membiarkan Anwar seperti pahlawan tanpa tentera yang tidak dilindungi dan tidak diserang balas apabila ditembak musuh. Sememangnya memasar dan memberi kefahaman mengenai Malaysia Madani dan dasar-dasar kerajaan yang lain adalah penting. Tetapi JECOM juga tidak boleh lari daripada peranan membela, mempertahan dan menangkis serangan terhadap Perdana Menteri.
Tidak guna Malaysia Madani misalnya dipromosi ke sana sini, tetapi pada masa yang sama Anwar selaku Perdana Menteri dilihat lunyai di belasah dan dibalun tanpa pembelaan. Prinsip mudahnya ialah mempertahankan Perdana Menteri adalah juga mempertahankan kerajaan, dan mempertahankan kerajaan tidak akan bermakna tanpa Perdana Menteri juga dipertahankan. Kementerian Komunikasi dan Digital pula tidak usahlah lagi berwatak kebudak-budakan dengan berbasikal di dalam pejabat dan memuat naik video aksi seperti itu di media sosial. Maaf cakap, Fahmi Fazil wajib memastikan beliau mempunyai pasukan laskar maya yang cekap, mahir dan berkemampuan, bahkan sepatutnya sudah pun berperanan ketika ini. Persoalannya, siapa di antara JKOM, unit media PMO dan KKD yang lebih penting dan utama dalam mempertahankan Perdana Menteri? Sebelum kita mahu jawapannya, setelah 6 bulan kerajaan perpaduan ini terbentuk, pernahkah ketiga-tiga entiti itu mengadakan mesyuarat bersama untuk menyelaras tugas dan mempererat kerjasama sesama mereka? Isnin 5 Jun lalu, Lim Kit Siang dihargai kepimpinannya kepada rakyat negara ini dengan anugerah darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2023 oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Berdekat-dekat Kit Siang yang kini berusia 82 tahun berkecimpung dalam politik sehingga memegang jawatan tertinggi DAP sebagai Setiausaha Agong dan pengerusi parti itu. Beliau juga mewakili beberapa kawasan parlimen menerusi DAP sejak 1969 hingga 2022. Adalah menjadi dasar DAP untuk pemimpin parti itu tidak menerima sebarang anugerah pingat daripada kerajaan semasa masih dalam perkhidmatan kecuali dengan izin pimpinan tertingginya. Difahamkan Kit Siang dan Mendiang Kapal Singh pernah menolak penganugerahan pingat kebesaran sebelum ini semasa mereka berkhidmat sebagai wakil rakyat. Kerana itu, bilangan pemimpin DAP yang menerima anugerah pingat kebesaran boleh dibilang dengan jari. Mereka yang menerima anugerah tidak kira daripada Sultan maupun Yang di-Pertuan Negeri sentiasa diingatkan oleh pucuk pimpinan DAP bahawa darjah kebesaran bukan keutamaan parti. Namun kali ini Kit Siang lantas dihujani ucapan tahniah daripada rakan-rakan kerana beliau sudah bersara daripada politik dan layak menerima darjah kedua tertinggi negara ini sebagai seorang negarawan. Setiausaha Agong DAP yang juga Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok dalam kenyataan penghargaannya kepada Yang di-Pertuan Agong terhadap anugerah Tan Sri itu berkata, pengurniaan tersebut merupakan satu pengiktirafan yang sangat bermakna kepada parti DAP dan juga satu penghormatan kepada sumbangan Tan Sri Lim Kit Siang dalam sistem demokrasi negara selama 57 tahun. Katanya sebagai ahli Dewan Rakyat selama 11 penggal, Kit Siang memberi sumbangan dan memainkan peranan sebagai ketua pembangkang di Parlimen Malaysia selama 29 tahun demi menyuburkan sistem demokrasi negara. Tomahan komunis terhadap DAP dijaja para pemimpin parti Asabiyah di saat berhadapan pilihan raya, tidak kira pilihan raya umum, pilihan raya negeri maupun pilihan raya kecil. Kini berhadapan dengan pilihan raya negeri, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi dalam rencananya yang diterbitkan Harakat Daily pada 31 Mei lalu yang bertajuk Bukan Islam Tidak Selamat Kalau Melampau Terhadap Islam, mengulangi tomahannya tentang DAP dan secara tersirat Pakatan Harapan. Parti Tindakan Demokratik DAP yang ditubuhkan selepas kemerdekaan hanyalah mengeruhkan keadaan yang baik dalam hubungan masyarakat majmuk. Laksana diberikan betis, mahukan paha. Mereka cuba membawa agenda sekularisme dan Malaysia yang merombak kewujudan bangsa dan ingin melarutkan bangsa Melayu Islam bersama masyarakat bukan Islam secara liberal dengan meminggirkan bahasa kebangsaan, membela kalangan yang murtad, melakukan langkah terhadap saudara baharu yang masuk Islam dan langkah ekstrim yang terbuka melalui kenyataan para pemimpinnya. Demikian kata Abdul Hadi dalam rencananya. Malah beliau menggunakan peristiwa 13 Mei 1969 untuk menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Semuanya akan merosakkan keadaan aman yang membahayakan kalangan bukan Islam sendiri. Sepatutnya peristiwa 13 Mei 1969 menjadi pengajaran dan iktibar supaya tidak berulang lagi, ujarnya. Abdul Hadi juga terus mengejek bahawa pihak
Pihak yang bekerjasama dengan DAP adalah di luar tabi'i dan tidak membela orang Melayu Islam. Begitu juga kalangan Melayu Islam di luar tabi'i yang bodoh terpengaruh dengan agenda DAP sehingga sanggup bersamanya, malah turut melemparkan tuduhan rasis terhadap suara kelompok yang membela Melayu yang tertekan dan terkebelakang oleh agenda sejak zaman penjajah sehingga kini masih berterusan kesannya yang menghimpit Melayu Islam dalam aspek ekonomi dan pendidikan, tegasnya. Takkan Duli Yang Maha Mulia Baginda sebagai raja yang berdaulat menjaga kepentingan Melayu Islam dan kesejahteraan hubungan antara kaum sanggup memperkenan anugerah darjah kebesaran kepada seorang komunis yang mempromosi Islamofobia. Namun masih ada pencacah yang buta sejarah yang mempersoalkan anugerah Tan Sri kepada Kit Siang kerana percaya kepada pembohongan bahawa DAP adalah parti komunis, anti-Islam dan pencetus peristiwa 13 Mei 1969. Pada masa yang sama, gerakan yang turut terbabit dalam peristiwa berdarah itu selain mencabar hudud Kelantan pada tahun 2015 dijadikan sahabat kerana kononnya tidak ekstrim. Abdul Hadi juga menuduh Yang di-Pertuan Agong bertindak di luar tabi'i kerana bersetuju melantik menteri-menteri DAP dan anggota kabinet parti lain yang bekerjasama dengan DAP bagi membentuk kerajaan Malaysia Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Melayu Islam. Bagaimana pula kedudukan pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Malaysia dan tokoh-tokoh korporat hari ini bekerjasama dengan kerajaan perpaduan? Adakah mereka juga Melayu Islam yang di luar tabi'i yang bodoh? Hari ini pemimpin yang menabur benih kebencian kaum umpama ditampar oleh Yang di-Pertuan Agong apabila baginda bersetuju mengiktiraf perjuangan seorang bekas pemimpin DAP dengan menganugerahi darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Dan yang berbahagia Tan Sri Lim Kit Siang, seorang figura dalam dunia politik tanah air, menjadi ahli parlimen sejak 1969, merupakan salah seorang ahli politik paling lama berkhidmat di Malaysia. Bermula dalam DAP sebagai Setiausaha Organisasi Kebangsaan dan editor organ dan dipersilakan yang Anugerah Panglima Setia Mahkota hanya layak untuk mereka yang menonjolkan kesetiaan kepada raja pemerintah dan juga negara. Jom Channel ingin bertanya kepada pencacai yang babal ini. Apakah jasa pemimpin yang mendapat gelaran Tan Sri tetapi makan gaji buta kerana sering ponteng sidang parlimen sambil memegang jawatan duta khas bertaraf menteri tetapi tidak membawa hasil apa-apa? Pemimpin itu juga mengkafirkan sebahagian umat Islam hanya kerana perbezaan fikrah politik, sedangkan menggelarkan orang Islam sebagai kafir adalah satu dosa besar yang akan kembali kepada pihak yang memberi gelaran itu. Bagi golongan yang menabur kebencian kaum dengan mengungkit peristiwa 13 Mei 1969, apa yang kalian dapat? Adakah kalian hanya akan berpuas hati jika negara ini terus-menerus kucak-kacir dan rakyatnya saling benci-membenci antara satu sama lain? Jika kita menggunakan fikiran yang waras, sudah tentu kita tidak boleh lagi menelan naratif dangkal luar tabi'i. Pemimpin politik yang tidak tahu menjadi pembangkang yang membina, sebaliknya terus menjadi pembangang yang menunggang agama. Sudahlah berhenti meracun minda rakyat, khususnya anak muda dengan benih kebencian yang meruntuhkan perpaduan kaum di negara majmuk ini. Kononnya memperjuangkan Melayu Islam dan institusi istana, tetapi mereka jugalah yang membuat raja pemerintah berduka cita. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.